Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir alaika yassir wa tammin bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Noor kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajah Husniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiri al-Fatihah. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan istiqomahnya dan duduknya kita di dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan dan kebaikan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب، ya Allah, Allah ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami ya Allah daripada hati yang penuh dengan kelalaian, daripada hati yang penuh dengan ketaatan, daripada hati yang penuh hasad, kebencian ya Allah, daripada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina, ya Allah bukakan ke atas kami hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkanlah kepada kami wahai Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur pada Allah dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita menjadi orang yang bersyukur dan moga-moga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk membung balik kitab kitab begitulah rupanya kisah Nabi Adam. Begitulah rupanya kisah Nabi Adam, yang mana tajuk masih lagi berkisar pada tajuk yang bab yang ke-25. Bab yang ke-25. Sebentar sebentar. Okey, insya-Allah. Okey, bab yang ke-25 iaitu sumpahan iblis. Sumpahan iblis untuk menyesatkan dan sifat orang-orang yang terlepas. Pada mula yang minggu lepas kita dah menceritakan iaitu tentang qala fabima aghawaitani laqad a'udanna lahum siratakal mustaqim. Yang mana iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan yang menyebabkan aku ni tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka daripada menjalankan jalan yang lurus. Jadi pertama sekali cerita dia, sumbahan iblis ni untuk menyesatkan orang kerana dia rasa dia dah sesat dah. Tapi malah lagi bukan dia rasa dia sesat, malah dia merasakan bukan kerana dia sesat, bukan sebabkan dia sesat, tapi malah dia menyebut bahawa Allah lah yang menyesatkan dia. Allah lah yang menyesatkan dia. Jadi itu di antara ni lah. Sebentar. Kejap saya nak satu tempat. Okey, insya-Allah. Okey, sambungan hari ni. Sambungan hari ni iaitu kita dah selesai maksudnya kita pertama sumpahan iblis untuk menyesatkan, dan dia menyebut tentang bagaimana dia ni bukan tersesat permulaannya. Kerana dia ni telah disesatkan. Lalu dia ni bersumpah untuk menyebabkan dia akan menyesatkan orang lain pula. Sebab dia dulu dia disesatkan. Sebab dulu dia ni disesatkan. Sebab tu bahaya. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in, kan, kita juga disebut sebagai, kalau kita dalam Al-Quran, begitu juga sama dengan hadis Nabi. Kalau kita buka satu hadis daripada rawahul Muslim, bi'sama la ahadihim ay yaqula nasit ayata kaita wa kaita bal huwa nusiyi. Ni dalam saya baru teringat ada satu sahabat DNI baru masuk dalam bab ni, baru saya teringat ada orang tanya saya tentang azkar tu. Kitab yang saya kata kita tak boleh menyalahkan kaum-kaum yang terdahulu. Saya kena buka balik. Saya lupa sampai tanya. Tapi saya masuk ke DNI ni baru saya teringat ada orang tanya. Tapi saya cuba sebut hari ni satu nas daripada Al-Quran. Dalam benda agama, ingat, syaitan akan melupakan kita dalam benda agama. Dia takkan lupakan benda dunia. Jadi contohnya satu hadis Muslim, kan? Iaitu rawahul Bukhari wal Muslim, la yaqul ahadukum nasitu ayata. Janganlah seseorang daripada kamu berkata, nasitu ayah, aku telah berlupa dengan satu ayat Quran. Aku lupa. Maksudnya kalau kita baca surah Al-Kahfi pada awalnya, tapi kita lupa, maka aku lupalah. Lupa pula. Jadi jangan, Nabi tak bagi kita kata begitu. Kaita wa kaita, aku lupa begini dan aku lupa begini. Ayat ini dan ayat itu, surah ini. Bal huwa nusi, tetapi ia adalah sesuatu yang dilupakan. Maksudnya, ada yang melupakan kamu. Siapa dia? Syaitan. Dalam hadis lain, ni hadis Bukhari Muslim, hadis Muslim saja, bi'sama li ahadihim ayyaqul nasit ayat. Sesungguhnya buruk seseorang daripada kamu yang mengatakan aku lupa ayat begini dan begini. Kaita wa kaita bal huwa nusi, bahkan dia adalah suatu perkara, iaitu dalam Al-Quran ini satu perkara yang dilupakan. Daripada dalam syarah Imam Muslim dan Bukhari ini, Imam dalam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarah Sunnah,
berkata lupa iaitu hukum dengan sebab dosa, ia kurang atau kurangnya penjagaan tentang Al-Quran. Lupa iaitu hukuman dengan sebab dosa ataupun kurangnya penjagaan. Jadi kita lupa Al-Quran ni ada dua sebab. Pertama, kerana dosa kita. Kerana kurangnya penjagaan tentang Al-Quran. Jadi Abu Ubaidah pula berkata, sesungguhnya orang yang meninggalkan bacaan Al-Quran dan menjauhkan daripadanya, itulah yang diisyaratkan dalam hadis ini, supaya senantiasa ingat dan zikir dengan Allah. Ad-Dhahhak pula berkata, tiada seorang yang belajar Al-Quran kemudian dilupa kecuali dengan sebab dosa yang dilakukan. Okey, wa ma asabakum man musibah fabima kasabatum aydikum, dan apa jua yang menimpa kamu dalam surah Asy-Syura, menimpa kamu dari sesuatu kesukaran, sesuatu bala bencana, maka ia adalah sebabkan dengan dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Ini surah Asy-Syura ayat 30. Jadi ada tiga pandangan. Yang pertama kerana dosa, yang kerana dosa tadi, dan yang kedua kerana kurangnya penjagaan Al-Quran. Jadi kerana dosa itulah maka syaitan boleh masuk. Syaitan boleh masuk dalam titik-titik dalam hati-hati manusia ni. Bila dia melakukan dosa, maka syaitan boleh masuk jarum lah. Menyebabkan manusia ni terlupa. Dia bukan terlupa sebenarnya, dia dilupakan. Dia lupakan oleh benda dia, dilupakan oleh syaitan. Kan dalam surah Kahfi ada kan? Sesungguhnya ansanihu syaitan. Sesungguhnya wahai Musa, aku dilupakan oleh syaitan. Maksudnya benda amal soleh, maka jangan sebut terlupa. Tak ada. Dia bukan terlupa. Hanyalah kerana manusia ni lupa beramal soleh, antaranya baca Al-Quran, kerana dia dilupakan. Siapa yang lupakan dia? Iaitu dua sebab. Kerana dosa dia, Nabi sebut dalam hadis Muslim, dan yang kedua kerana dia tak menjaga amalan dia. Ingat, dua benda ni lah menyebabkan syaitan boleh masuk. Boleh masuk jarum, boleh masuk jarum, cocok jarum kat kita supaya kita lupa. Sebab tu dalam hadis, sebab tu kalau kita sama-sama baca Quran, ulama-ulama telah meletakkan, kalau kita dalam majlis fatwa juga sama, iaitu dia bacakan, digantikan dengan kalimah sedikit, ubah sedikit, iaitu Allahumma dzakirna minhuma nusina. Ini sebut dalam azkar, sebab saya teringat tadi. Dalam azkar Imam Nawawi memang jelas menyebut bahawa tidak dibenarkan untuk menyebut Allahumma zakirna minhuma nasina. Maka menjadi kesalahan. Imam Nawawi sebut, jadi kesalahan doa tu, ada sedikit kesilapannya menyebut nasina. Ya Allah, bantu ingatkan kami daripada apa yang telah kami lupakan. Maka ayat itu tidak bertepatan dengan hadis Nabi. Kalau yang bertepatan dengan hadis Nabi, dia menyebut Allahumma dzakirna. Ni ada satu dalam bab lupa, bacaan Al-Quran. Boleh buka kan? Kalau siapa yang ada, ni betul lah ni. Kalau buka dalam kitab azkar, kita boleh buka. Nanti saya akan bawa balik, saya lupa. Yang sebab tu saya kata tadi, saya ada orang tanya saya tentang azkar, minggu lepas saya lupa. Ya Allah, orang mesej saya ingatkan, saya nak jawab balik. Jadi begitulah sama, iaitu zakirna minhuma nasina. Jadi di situ para ulama menegur, sedikit kesilapan itu manusina, bukan nasina. Kerana nasina itu kita terlupa. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis-hadis, hingga bersalah-salahan makna dia dengan doa ni. Jadi kita kena ubah dengan manusina. Nusina. Yang berkata begini ni bukan orang main-main. Guru-guru Quran yang besar. Daripada kalau tengok dalam televisyen pun dia pernah menegur benda ni. Jadi moga-moga kita dapat ubah sedikit doa ni. Allahumma dzakirna minhuma nusina. Nusina. Iaitu kita ni dilupakan. Lupakan apa dia? Ya Allah, ingatkan kami daripada apa yang melupakan kami. Lupakan ni sebenarnya bukan Quran tu kita lupa, tidak. Kerana dua sebab. Yang melupakan kita ni kerana dosa. Melupakan Quran ini, kita boleh lupa dengan Al-Quran ni kerana dua sebab. Bukan sebab kita. Tapi sebab pertama, bukan kita tak nak hafal. Bukan kita lupa tak. Tapi kerana dosa. Jadi yang melupakan itu adalah dosa kita. Dan yang melupakan yang melupakan itu adalah syaitan. Jadi ingat, siapa sini yang lupa, mungkin dia dulu masa kecil dia hafal surah apa? Surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Tapi bila masa dah dewasa dia lupa. Ada yang baca surah Al-Kahfi, pada awalnya dia hafal, dia lupa. Siapa yang baca dulu mungkin dia baca banyak surah Ibrahim, dia lupa. Mungkin dia baca lah dulu, tahun lepas dia dah masuk kelas 10 ayat awal dia dah hafal suratul Kahfi. Tapi tahun ni dia 10 tu dia lupa. Jadi dia bukan lupa sebenarnya. Dia bukan lupa, malah dia lupakan.
Siapa yang melupakan dia? Iaitu pertama dosa dia, dan yang kedua syaitan. Syaitan ataupun yang melupakan dia itu adalah kerana dia tidak menjaga amalan tersebut. Jadi kalau lupa ni kan kita menyalahkan akal. Kalau kita tak boleh menghafaz Al-Quran, kan sebab kenapa? Menyebabkan kita mengatakan bahawa kita ni tak hafal Quran kerana apa? Kerana kita sebut tentang Nabi SAW sebut, Rasulullah mendengar seorang lelaki membaca satu surah daripada Al-Quran pada 1/3 malam, maka Nabi berkata, moga Allah merahmatinya. Moga Allah yarhamuhullah. Kemudian dia telah mengingatkan kepada aku suatu ayat dari satu surah Al-Quran yang telah dilupakan daripada aku. Maksudnya, orang lelaki itu dia baca Quran. Nabi dengar. Nabi kata, ya, moga Allah merahmati dia. Sebab dengan baca Quran tu, aku malah boleh jadi teringat pada satu ayat Quran, yang satu surah yang telah dilupakan. Maksudnya Nabi pun sebut, Al-Quran yang telah dilupakan. Bukannya Nabi terlupa, tapi yang dilupakan. Maksudnya ada benda yang melupakan Nabi ini. Kerana apa, siapa yang lupakan dia? Syaitan. Syaitan. Jadi kita kena baca, a'udzubillah lah. Syaitanirrajim. Bila lupa je baca. Jadi sama semuanya. Perbahasan ulama', saya tengok dalam perbahasan ulama' ni, semua sama. Kenapa kita lupa Al-Quran? Semuanya kerana kalau tengok menurut Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Ibn Hajar, dalam kita Ibn Hajar Al-Asqalani, di mana iaitu ada dosa, tapi dosa dia apa? Iaitu disebut di mana ada yang menganggap dosa besar. Dosa-dosa besar. Jadi ada benda-benda yang menyebabkan ada dosa besar yang kita lakukan, menyebabkan manusia terlupa Al-Quran. Bukan terlupa, dilupakan oleh dosa tersebut. Jadi nasihat untuk diri saya lah. Diri saya banyak juga, ya Allah, yang saya dilupakan Al-Quran. Malah rupa-rupanya bukan saya terlupa, bukan. Rupa-rupanya lupanya saya dengan Al-Quran yang saya hafaz itu adalah kerana dosa yang telah saya lakukan. Ya Allah, dosanya. Jadi siapa sini yang dia tak ada dosa? Jadi kalau dia tak ada dosa, dia tak pernah lupa Quran. Siapa sini yang dia baca Quran yang dulu dia hafal, lepas tu dia lupa, kena ingat. Oh, kita adalah pendosa. Kita adalah pendosa. Wa'iyadzubillah min zalik. Jadi lepas ni kalau nak doa, kita baca Al-Mulk kan, contoh kan? Kan kita baca, Allahumma dzakirna. Ya Allah, engkau ingatkanlah kami, ya Allah, minhuma nusina. Di saat mana kami dilupakan. Ini doa yang saya biasa baca. Siapa yang mengikuti kelas saya kalau baca, Allahumma dzakirna minhuma nusina. Saya tak baca nasina, saya baca nusina. Nusina, berbahasa ni sebenarnya dekat azkar yang saya nanti baca balik. Kalau azkar mungkin kelas 4 lah. Nanti akan datang saya akan baca balik dalam azkar tu. Tentang pembacaan zakirna dan nusina ataupun nasina. Wallahu a'lam. Kak Normawati Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Habiza Mat Rasali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kak Azharina Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suranai Zulina. Saya pernah dengar nama Suranai Zulina. Kat mana? Oh, mungkin korban ke apa? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah. Nur Habiza Mat Rasali. Okey. Farida Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aminah Dom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zakiyah Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rabidah Iddah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafiah Yaakob. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwaya Mat Zahgi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah. Zaini Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ma'jah Al-Dijah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Siapa? Kak Roni Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah. Kak Wan Aisyah anda. Kak Mak Wan, insyaAllah. Ataupun Bonda Wan boleh sebut kan? Alhamdulillah. Orang Pahang panggil apa? Bonda Wan ke panggil Mak Wan? Ke Kak Wan?
Dah tua orang panggil kawan lagi Ustaz. Mungkin Kak Wan juga. Dia macam sahabat saya lah di Johor ni, iaitu Kak Wanjah. Ustazah Wanjah. Dia tak panggil diri dia ustazah ke makcik ke, tapi dia panggil diri dia Kak Wan. Walaupun dia jauh tua lah. Okey, insyaAllah. Mungkin dia, tapi dia orang Perak. Orang Pahang. Okey, Kak Wan. Okey. InsyaAllah walaupun itu panggilan. InsyaAllah moga-moga jiwanya dan juga umurnya diberikan sihat. Sebab nama Kak Wan ni doa lah tu. Amin. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Okey, insyaAllah. Orang Pahang panggil apa nenek? Orang Pahang panggil Tok, tapi macam saya kan keturunan Said Saripah, kita panggil Babah. Baba? Babah macam cucu-cucu semua panggil Babah Wan. Oh, orang perempuan panggil Baba? Panggil Babah. Ingatkan Mama, bukan Tak. Saripah Said Tok memang panggil baru Babah. saya tahu. Baru saya tahu ilmu baru hari ni. Kalau perempuan pun dia panggil Baba. Babah. Okey, insyaAllah. Saya kata ni bila laki-laki Baba, perempuan. Tapi kalau laki-laki? Kita panggil Ami. Abi. Abid. Habib. Abid. Okey, kalau perempuan panggil Baba. Okey, insyaAllah. Wallahualam, insyaAllah. Terima kasih atas info. Okey, insyaAllah. Okey, Kak Siti Hawa. Hawa bagi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suranai. Betul Ustaz, akak WhatsApp betul untuk masuk korban. Alhamdulillah, siapa yang nak masuk korban hanya tinggal berbaki 4 ekor lembu sahaja kan. Lepas tu saya tutup dah. Saya tutup dah. Semua dah ada 20 lebih lembu, nak 30. Jadi yang ada tinggal berbaki 4 ekor lembu saja. Untuk siapa yang nak boleh join, boleh telefon, boleh mesej saya. 345 insya-Allah kalau lembu di Kemboja, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya saya sama je grup dengan Ustaz Rusdi, Ramli ni ada kan dalam ni kan. Saya sama je grup dengan dia. Cuma yang lepas saya biasa pergilah ke sana. Wallahu a'lam. Insya-Allah di sana terus kemudian sumpahan iblis ni saya sambung balik. Okey. Iaitu sebenarnya apa yang dilakukan oleh iblis. Saya baca je. Sesungguhnya Allah telah menciptakan, memuliakan, menyayangi dan memberikan iblis segala nikmat. Sebenarnya pada awalnya iblis ni segala nikmat Allah dah bagi pada dia. Tapi selain itu Allah telah meletakkan di dalamnya syurga. Mana lagi makhluk yang Allah letakkan dalam syurga melainkan iblis. Dan kemudian dia cuma meminta supaya sujud kepada Adam. Itu saja. Adakah perintah Allah itu adalah satu kesesatan? Sujud tanda hormat. Bukan sujud untuk kita menyembah dia. Ada satu merupakan satu kemuliaan kepadanya kerana Allah telah memberikan tanggungjawab kepadanya. Persoalannya, adakah Allah juga telah menyesatkan para malaikat apabila memerintahkan supaya mereka turun sujud kepada Nabi Adam? Maha suci Allah daripada segala fitnah iblis yang dahsyat. Jadi kalau dikatakan bahawa dia sujud pada Adam ni telah sesat, adakah dia telah menyesatkan malaikat? Begitulah. Kalau kata bahawa sujud pada Adam ni menyebabkan sesat, maka dia tak nak buat, maka dia rela disesatkan. Begitulah. Sombong sebenarnya tak ada lain, bukan sesat pasal apa. Tapi kerana dalam hatinya menyebut, inni, dikata, sesungguhnya aku ni lebih baik daripada Adam. Yang ini, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ini sebenarnya. Sebenarnya bukan apa pun sebenarnya. Cuma jawapan dia adalah soal hati. Betul Kak? Bonda, iaitu soal hati saja. Soal hati. Hari ini kita tengok banyak dalam politik kan. Dalam politik mungkin, dalam germa Nur Iman pun mungkin. Kalau suka, maka macam-macam lah baiknya. Germa Nur Iman ni. JNI ni, ya Allah, beriman, germa, bercahaya. Tapi bila dah benci, ada perselisihan dan sebagainya, maka ada je silap. Ada je silap. Begitulah soal hati. Soal hati. Hari ni membenci, besok suka. Besok suka, hari ni benci. Jadi kalau orang dah benci tu, ada je sebenarnya. Sebab tu, saya kalau membaca satu perkara, macam anak-anak ni dia malas. Sebenarnya dia malas ke ataupun memang dia ada sebab lain? Oh, sebab antaranya dia selalu tengok gadget. Jadi kelemahan dia saya tengok, oh dia terikat dengan gadget. Jadi saya kurangkan gadget dengan buka cuma Jumaat Sabtu. Jumaat Sabtu. Saya tengok-tengok Jumaat Sabtu pun macam lalai. Oh, jadi saya ambil balik gadget tu, jadikan hak milik saya. Bukan hak milik anak. Jadi macam-macam lah. Rupanya semakin lama makin tengok. Kenapa dia? Kerana punca. Kita tengok punca ni sebenarnya. Isteri kita tak buat, kenapa ni masam muka? Cuba tanya, kenapa ni masam muka ni?
Tarik muka ni kenapa? Kalau contohnya kenapa dia tak buat ni? Tak buat air kenapa? Mungkin dia boykot kita sebab apa? Ataupun suami boykot sebab apa? Sebenarnya ada sebab. Sebab yang lain yang tersembunyi. Bukan dia tak nak buat, bukan kerana malas. Ada kala memang dia malas sungguh. Ada kala kerana benda lain. Jadi tak puas hati dengan kita. Rupanya dia cerita. Oh rupanya hari tu begini. Kecil hati kita balik. Lambat sedangkan dia dah masak nasi. Saya tanya tu kenapa gini. Oh lah. Kita baru tahu. Jadi kita kadang-kadang kena bertanya asbab kenapa berlakunya. Sebab itu Allah bertanya kepada Iblis dengan dua pertanyaan. Iaitu pertama, apa yang menghalang engkau daripada sujud kepada Adam? Dan yang kedua, apa faktor yang menyebabkan kamu tidak sujud kepada Adam? Jadi pertanyaan Allah ni dua kali, iaitu pertama iaitu faktor dalaman dan kedua faktor luaran. Jadi Iblis jawab dengan faktor dalaman, iaitu aku ni lebih baik daripada Adam. Kalau lah Iblis jawab, sebabkan aku ni tak pergi sujud tadi, sebab terlambat, sebab terberak, sakit perut. Begitulah anak-anak kita dan anak-anak murid dulu waktu saya mengajar jadi guru. Ada anak murid yang malas, rupa-rupanya dulu rajin. Saya tengok kenapa malas, tiba-tiba jadi malas. Rupa-rupanya penceraian rumah ibu dan bapa dia. Lepas 2 bulan bapak dia dah bercerai, sebelum tu lagi mak bapak dia bergaduh. Jadi mental budak tu tak sama. Lari jauh. Lari jauh. Jadi kan dia jadi malas, kerja rumah tak siap. Padahal dulu saya kenal dia orang yang sangat ceria, sangat rajin. Tapi sebab kenapa dia malas, jadi saya tak boleh terus menghukum dia. Malas. Menghukum dia, tak buat kerja, saya pun bangunkan dia. Kalau saya jumpa dia secara personal, saya cari dengan ustaz-ustaz lain, cikgu-cikgu, kenapa dia begini. Saya selusur, rupanya mak bapak dia bercerai. Jadi jangan terlampau marah anak-anak ni jahat. Sebab ada sebab kenapa dia jahat. Sebab ada sebab luaran. Kemungkinan lah ada sebab luaran. Dan kalau kita tanya dia, rupa-rupanya memang dia malas sebab dalaman, baru kita betul-betul brainwash dia lah. Sebab apa saya tak nak buat ni? Malas. Yang itu memang kita kena betul-betul, kita kena gerudi dia betul-betul. Bukan gerudi termasuk belasah, bukan. Kerana kita kena betul-betul didik dia. Didik. Tapi kalau disebabkan benda lain, rupa-rupanya sebab gadget. Kenapa? Saya dulu ingat lagi. Bapak saya pernah, saya sebenarnya banyak tiru pada abang saya dalam cara mengajar anak. Abang saya ni anak dia boleh masuk di sekolah, darjah 1 dia boleh anak dia hafal 10 juzuk. Dia sendiri. Saya belajar dengan dia banyak. Tapi saya tengok ada benda. Satu benda yang saya tanya, kenapa budak ni boleh baca buku, boleh main game, boleh baca Quran, pelik kan? Jadi saya tanya dengan dia. Pertama sekali, kalau nak suruh dia baca Quran, kita hadiahkan. Siapa okey? Contoh anak saya Umairah nak baca Quran, nanti encik bagi skuter. Sebab tu ramah saya banyak skuter ni. Malu saya beli. 4,500. Tapi sebab saya nak suruh dia hafal kahfi. Jadi dia hafal lah. Saya pergi kedai kahfi, saya suruh dia bawa motor ni. Siapa dah hafal ni Umairah, encik bagi. Belikan ni. Dia betul-betul baca. Tapi paling malangnya, seminggu lebih, 2 minggu dah hafal lah. Ini memang dahsyat. Surah Al-Mulk lagi dah. Surah Al-Mulk. Tapi sebenarnya budak-budak pun, mak bapak memang bagi hadiah tu. Mak bapak memang belikan katil. Saya pergi IKEA, saya tunjukkan satu katil. Suka betul dia. Nak hafal tak? Ni hafal surah ini. Hafal surah ini. Lepas tu saya baru-baru ni, saya suruh anak-anak saya hafal Asma'ul Husna. Asma'ul Husna. Saya tampal, okey, saya hadiahkan sekian. Siapa dapat hafal 1 baris, RM2. Claim dengan saya apa? Tanpa lagu. Masuk je, nanti dia kena ulang balik. Dia kena claim balik 1 hingga 20. Dia tak boleh baca 11 hingga 20, tapi 1 hingga 20. Terus daripada awal balik sampai 20. Dia boleh claim dengan saya RM2. RM4. Dia nanti kena baca balik. Dia kena ulang. Nanti claim dengan saya, nak claim lagi, dia kena 1 hingga 30. Dia kena ulang pada awal. Nanti saya bagi dia RM6. Begitulah sebenarnya saya pun, tapi dengan duit itulah saya biasa gunakan untuk dia beli kat Speedmart. Di kedai RM2. Duit tu balik. Saya akan pergi kedai RM2, dia boleh pakai duit tu. Duit dia sendiri. Dia nak beli jajan, nak beli mainan yang selain daripada nafkah saya, dia banyak duit. Beribu dah duit dia. Kalau aku siap bini saya pinjam kejap. Kadang-kadang duit. Dia orang kaya. Sebab dia orang rajin bekerja. Masuk ni. Betul lah. Antaranya tadi, kerana menghafal. Banyak saya punya pelaburan ke situ. Banyak hafal. Jadinya, tapi walaupun dia kata budak ni kita hubungan dengan dunia, tapi sebenarnya dia masuk tabung. Saya masuk tabung BSN. Kemudian dia banyak begini. Jadi penghafazan. Sebenarnya kita pun mak bapak,
selalu belikan mainan, tapi saya jarang belikan mainan untuk dia, melainkan kalau nak beli mainan, dia mesti menghafaz satu perkara. Ini saya belajar dari dia, belajar daripada abang lah. Oh, dan saya buat, akhirnya betul dia. Betul, malah boleh jadi. Yang kedua, saya belajar dengan dia satu benda yang belajar, iaitu kalau tengok iPad, tengok movie, dia kena bagi masa dan tempoh. Contohnya, okey ni, main game. Dari pukul macam pagi Ahad kan, cuti, Ahad ke Sabtu ke, Jumaat ke Sabtu ke, okey, pukul 8 boleh main. Buat kerja sekolah lalu, nanti pukul 8 boleh main. Sampai pukul 10. Bagi masa. Dia bagi masa. Jadi bila bagi masa sampai pukul 10, ingatkan. Lepas tu kalau dia tengah main game, ataupun dia tengah tengok cerita tu dia tengok. Dia tengah main apa? Dah main rap pukul 10. Kejap je. Dia tengah tengok movie tu punya. Cerita Upin Ipin contoh. Tengok berapa minit lagi? Saya tanya. Pukul 10 ni. Tengok saya buka dia punya message, ada lagi 20 minit lagi. Okey. Cerita ni habis, berhenti. Itu antara syarat pertama, mesti nampak simple. Anak kalau tengok cerita, suruh dia tengok cerita tu sampai habis dulu. Habiskan. Tapi kalau 1 jam lagi cerita, dia baru tengok lagi baru 10 minit, suruh berhenti lah. Tapi kalau dia dah nak habis, cerita lagi 20 minit, ataupun lagi 15 minit, maka suruh dia habiskan dulu tengok cerita tu. Ataupun dia tengah main game ke, suruh dia habiskan dulu game tu. Selesai Dah selesai belum Merah? Dah selesai pun Fatih. Pada selesai game tu, baru kita tutup. Dia tutup dengan sendiri bila habis. Tak. Sebab apa? Rupa-rupanya saya belajar benda tu. Sama je dengan makcik-makcik, ibu-ibu. Cuba bayangkan kita tengah tengok bola, tengah suka tengok bola. Kita dewasa ni. Tiba-tiba bini kita tutup. Dah bang, tutup TV je. Bayangkan macam mana suami tu. Macam mana isteri kita juga. Kita tengah buat kerja, tutup tengah tengok drama Korea sikit lagi. Lalu suami kata, tutup. Pergi buat air. Kita berontak. Sebab apa? Benda yang kita nak tengok drama tu yang hujung tu. Pada usia hujung memang nak tengok drama lah. Sikit kita tengok so excited, tiba-tiba suruh tutup. Dalam keadaan sama je semua. Kita pun tak perhati. Otak budak tu bila tengah tengok Ultraman ni. Tengah tengok Doraemon. Tiba-tiba mak kita suruh tutup. Tutup terus, tutup. Pergi baca Quran. Memang dia tak nak tutup. Dia tutup juga tapi dia tengah nak tengok cerita tu. Sedap. Tiba-tiba kau suruh tutup, kau suruh baca buku. Kau ingat dia baca. Dia tak baca. Dia mengamun otak dia. Allah sedap dia cerita Doraemon tu. Yang patah lagi, dia tunggu kita baca Quran, abang dia masih tengok Doraemon tu lagi. Abang dia masih lagi tengok TV. Relax kat TV. Tengok Doraemon. Adik dia disuruh baca Quran. Mengajar. Yang abang dia balik kerja, tengah tengok cerita Doraemon. Lagi. Memang semua tu hampir memang takkan jadi. Jadi, selesaikan dulu benda yang pada dia, jangan sampai dia tersekat cerita Ultraman tu. Bagi habis dulu. Okey, Merah? Kalau dia tak nak bagi tengok, jangan bagi tengok terus. Kalau dia tengok separuh, bagi dia habiskan dulu. Sampai dia selesai habis cerita, okey, baru tutup. Baru otak dia down, shut down betul. Proses yang sebelum ni, habiskan dulu. Baru dia boleh tengok cerita-cerita ataupun dia tengok, dia belajar. Otak dia dah fresh, main game tadi, dia dah selesaikan game dia. Okey, satu stage. Okey, matikan dulu. Ini saya belajar daripada orang-orang yang, saya banyak jumpa film syarah yang anak dia hebat. Saya jumpa dengan dia. Macam mana? Dia syadid, ketat. Tapi sebenarnya ada sistem. Walaupun dia ketat, sebenarnya dia ada sistem sebenarnya. Sebelik, dia ketat anak dia. Tapi anak dia ni boleh Quran. Anak dia boleh main game macam biasa. Boleh dunia dia. Tapi kan dia boleh hebat. Sedangkan ada orang yang marah, suruh baca Quran. Tak faham. Budak tu tak boleh baca. Sebabnya, sistem dia tadi lah. Dia jangan terus kita rembat punya laptop dia, handphone dia, ambil, rampas. Semua tu akan menyebabkan budak-budak akan jadi akhirnya budak-budak ni akan menjadi bukan stres. Dia jadi macam dia akan sentap dan sebenarnya tak marah kita. Tapi tak boleh sebab dia budak lagi. Sebenarnya kalau dia dah besar nanti baru dia tahu dia akan melawan. Tapi masa dia budak dia tak melawan. Dia tak melawan. Jadi begitulah antara yang perkara-perkara yang mungkin kita boleh buat untuk menjadikan dia tidak lupa. Dan iblis ni, saya tanyalah dia kenapa sebenarnya dia tak nak baca buku. Sebenarnya ada sebab lain. Ada sebab lain, sebab dia tak pandai mengajar. Saya kalau anak-anak saya tak pandai, saya suka cakap saya tak pandai mengajar. Sebab budak-budak memang lahirnya pandai. Yang tak pandai mak bapak dia. Mak bapak dia tak kerti nak bagi anak pandai. Jadinya, iblis ni ada dua sebab. Sebab dua je benda.
Iblis nak sesatkan manusia, misi dia ni adalah bila dia sesat, maka dia dah tersesat, maka dia nak sesatkan manusia lain, maka misi dia ada dua. Misi dia. Ingat misi dia ada dua. Yang pertama adalah ibadaka. Kepada yang dia misi dia untuk menyesatkan manusia, melainkan dua jenis manusia je yang tak boleh disesatkan. Okey, kena salah ibadak. Ahlul ibadat. Yang mana ahlul ibadat ni? Dia bersifat ubudiyah, istiqamah. Yang istiqamah ibadatnya, maka syaitan tak boleh lawan dia. Yang kedua, mukhlisin, yang ikhlas hatinya. Okey, kena dua Ingat kena ada dua benda. Yang iblis tak boleh memasuki hati-hati manusia ni, dua benda. Yang dia perlu takut. Yang pertama, ibadat. Bukan ahli ibadat tapi orang-orang yang melakukan ibadat summa istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan ibadat tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka ketika itulah malaikat akan mula turun kepada dia. Jadi syarat dia ibadat itu istiqam. Yang kedua, mukhlasin. Mukhlasin ni kalau tengok ada muka surat 136. Iaitu dia mesti saya masuk dulu. Iaitu orang yang ikhlas hatinya. Orang yang ikhlas hatinya. Okey, kenapa saya letakkan dua benda ni? Kerana dalam kitab ni tak dua, baru kita mulakan. Okey, Zaitul Akma. Zaitul Akla. Okey, ya Ustaz, anak-anak ni nak reward. Tapi mula-mula je nak reward. Tapi dah lama betul. Anak-anak saya dah darjah 5 tu, dah tak ada dah. Dia tak ada berapa sangat. Dia dah terbiasa dah. Bila sampai tadi saya ajak makan ni, kan dia tempat makan ni. Kan, jadi dah mula. Mana merah? Tengah baca Quran. Tengah baca Quran sebab dia nak khatamkan kali berapa tu, nak khatamkan sekali lagi sebab dia kata nak lawan dengan kawan-kawan dia. Dia dah pandai sendiri dah sebenarnya hidup. Dia ada telegram dengan kawan-kawan dia ada baca. Jadi ni benda tu. Ini sekarang dia tengah ajar ni Muhammad Al-Fatih anak saya yang ni kerja satu, dia kena buat dia kena siapkan kerja sekolah. Tadi petang dia dah siap kerja sekolah dia, malam ni dia kena bantu adik-adik dia. Ini saya belajar dengan sekolah hidayah tau. Itu saya sekolah hidayah, ngajar. Jadi satu mentor-menti. Mentor-menti ni sama juga dengan sistem MRSM. Saya lama, saya guru MRSM. Jadi MRSM, dia ada satu mentor-menti. Maksudnya kalau ada budak tu pandai, seorang budak tak pandai, cara dia adalah dengan cara budak yang pandai ni kena ajar. Contoh Alif Bata. Seorang lagi ni dia pandai Alif Bata. Yang seorang lagi tak kenal langsung Alif Bata. Jadi yang pandai ni, saya kata okey, kamu kena bagikan dia kenal Alif sampai Dal. Ingat, kalau kamu dapat Alif sampai Dal, gini-gini. Kalau tak dapat, dua-dua kelautan. Dululah. Jadi dia ada mentor-menti. Jadilah. Lepas tu budak yang pandai ni semakin pandai. Sebenarnya. Sebab dia mengajar. Sebab dia mengajar. Orang tanya saya, macam mana saya boleh baca terbalik? Quran dia baca terbalik. Laju tu. Oh, saya pelik. Macam mana saya boleh baca Quran dengan keadaan terbalik Quran? Terbalik dia. Menghadap dia. Tapi saya tengok, saya boleh baca. Sebab benda ni simple. Dulu mak saya pun sama. Dia boleh baca terbalik. Sebab rupa-rupanya. Saya kalau ngajar orang Quran lama dulu. Saya ngajar tahfiz dulu. Bila ngajar Quran tu, budak menghadap Quran, saya depan dia. Jadi saya akan baca terbalik. Punya saking banyaknya baca Quran. Hari-hari saya menghadap Quran terbalik. Lala saya boleh baca terbalik. Boleh baca terbalik. MRSM Pontian. MRSM Pontian. InsyaAllah. Saya ngajar MRSM Pontian. Ada ke? Kenapa? Ada orang ngajar MRSM di sini? Boleh? Ada ngajar MRSM? Okey, insyaAllah. Okey. Jadinya, dia kata yang pertama sekali adalah dia mesti hamba Allah yang sentiasa beribadat dengan istiqamah, dan yang kedua dia mesti ikhlas dalam ibadat. Sebenarnya dalam bab ni terdapat iaitu satu hadis yang menyebut tentang iaitu satu hadis yang dalam kitab tazkirah kitab tazkirah fi ahwalil maut wa umuril akhirah li Imam Qurtubi, iaitu bab su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ada orang yang dimulakan dengan hadis yang sahih, iaitu ada seorang ni hamba Allah ni, lelaki ni, dia beramal dengan amalan ahli syurga, tapi dia sebenarnya ahli neraka. Sedih tak tengok?
Ataupun di awal hidup dia ni dia beramal dengan amalan ahli syurga, tapi di hujung usia dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam keadaan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Agak kenapa? Benda ni mengerikan. Kita jadi takut. Ataupun bila di bawah tu dia penerangan ada. Kerana apa? Kerana waktu saat hidup dia ni kalau beramal tak ikhlas. Dia riak. Yang kedua kerana dia tidak istiqamah. Jadi dua ni baik-baik. Benda-benda diri saya lah. Satu je benda nak nasihat. Ikhlas tu memang jaga diri sendiri lah. Tapi istiqamah. Istiqamah tu nampak simple. Tapi kalau duha, biarlah duha terus. Carilah satu amalan yang kita boleh istiqamah. Contohnya kita baca Al-Mulk setiap malam. Jangan tinggal. Bila kita tak tinggal, syaitan tak boleh masuk celah pun dalam Al-Mulk itu. Syaitan tak dapat hasut kita. Betul baru-baru ni saya baca kafi. Ni saya lah minggu baru ni. Semalam kan saya pergi keluar, pergi Pontian. Saya semalam Jumaat, masa ada Jumaat, pagi saya sibuk. Saya ada kuliah subuh, waktu kuliah duha. Waktu kuliah duha tu, anak-anak ajak saya keluar lah. Saya pun keluar. Sebelum Jumaat saya nak keluar. Ajak-ajak dia pergi Pontian. Saya pun pergi Pontian lah. Sebelum pergi Pontian saya lalu Kukup. Sebab Johor dah buka JB Kukup kan. Lalu Jambatan Tulai. Makan kopi, minum kopi Tenggek. Lepas tu dah pergi Tenggek. Sampailah saya masuk hotel kat Pontian. Chalet. Lepas tu saya pukul 6, 6.30. 6 saya pergi tambak Pontian makan. Saya lupa sungguh baca kafi. Wah. Tengah orang rumah tu baca, tengah ni gini-gini, saya terpaksa baca. Terlupa sungguh. Astaghfirullahaladzim. Tapi, apa? Saya dapat habiskan sebelum maghrib. Dah habis maghrib tu. Selesai. Tak sampai seminit. Allahu Akbar. Saya rasa, selamat selesai. Sebab, kalau tak ada cahaya saya, minggu ni. Sebab apa saya jadi macam tu? Syaitan tak dapat ganggu saya. Walaupun saya terlupa, kenapa mood saya masih laju? Sebab selalu, saya tak pernah tinggal Al-Kafi ni. Dan akhirnya, bila saya istiqamah Al-Kafi ni, maka tak ada siapa pun yang boleh halang saya daripada menghabiskan surah Kafi. Sampai saya ni jadi, macam mana sibuk pun dalam hidup, mood saya dengan Kafi mesti baca. Wow. Sampai kan kalau bayangkanlah kalau saya tak istiqamah. Masa tu, hari tu mesti saya laron dalam hidup. Saya tak baca Kafi. Saya tak baca Quran, saya tak selawat. Kalau tak ada yang istiqamah. Kalau saya tak istiqamah lah waktu tu, tentu macam saya macam sekala lah kadar ada waktu baca, tak ada waktu baca. Pasti waktu kita jalan, kita tak baca Quran. Betul tak benda-benda hari ni? Sepatutnya pada sebelum kita ni, kita tak jarang baca Quran pada waktu malam. Istiqamah lah. Tapi kerana ada Al-Mulk yang kita baca, dan ada benda-benda yang kat sini ni, dia tak pernah tinggal baca Al-Mulk. Dan sekurang-kurangnya sibuk mana pun dia kenduri, malam-malam tu sebelum nak tidur tu dibuka juga Quran. Baca Al-Mulk. Akhirnya akan menyebabkan dia ni baca Quran hari-hari walaupun tengah sibuk. Sebab apa? Summastaqam. Siapa beramal kepada dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Datangnya malaikat untuk membantu dia. Supaya dia ni kekal istiqamah kekal. Mood dia nak ibadat dia. Kita pernah tak tinggal sembahyang subuh? Tak pernah kan? Walaupun tengah malam. 6 pagi. Pernah tak tinggal? Tak pernah kan? Sebab apa antara kita tak nak tinggal Al-Mulk? Tak nak tinggal subuh? Sebab subuh ni kita tak pernah tinggalkan daripada kita kecil. Kita buat straight kan? Sampai akhirnya, kita ni sibuk mana pun kita waktu subuh, tak pernah kita tinggal subuh. Macam mana pun terbangun subuh. Dah pukul lagi 6.45. Terbangun, segera mata terus. Subuh. Allahu Akbar. Terus buang air kecil, terus tak mandi-mandi, buang gigi tak sempat. Terus ambil wuduk, terus Allahu Akbar. Segera mata. Sebab lagi 10 minit. Sebab apa kita macam tu? Mood kita datang untuk baca sembahyang sebab kita tak pernah tinggal istiqamah. Tapi kenapa duha ni ada, kita tinggal. Sibuk sikit tak buat. Sebab apa? Antaranya kerana kita selalu buat, tak buat. Sibuk sikit tak buat. Tapi saat bahayanya, syaitan boleh masuk dalam ibadat kita hingga kita tidak kita akan gagal saat mana akhir hidup ni. Dan saat kita tua nanti, kita pun sama juga, tak buat juga duha. Duha tu kita akan lupakan nanti. Lama kelamaan sebab ada celah. Kita tidak istiqamah. Tapi kalau ada orang yang istiqamah buat sampai hujung, sampaikan ada orang tu sampaikan dia dah nazak. Bukan nazak, dia lupa ingatan. Tapi dia duha juga.
Di duha juga. Jadi moga-moga amalan yang istiqamah ni tidak boleh diganggu oleh syaitan. Saat bila? Akhir hidup. Sebab tu hari ni ada orang yang masa muda dia ni suka duha. Tapi pada penghujungnya dia dah tak duha dah. Ada saya jumpa ada satu pakcik begitu. Saya jalan dengan dia, tak duha. Padahal saya nampak dia kan dah duha. Rupa-rupanya bila saya tahu, saya jumpa berbual dengan ada anak-anak dia lah. Dia kena rapat dah. Bapak tu. Dia kalau duha waktu dia ada kerja je. Dia ada kerja dia duha. Waktu ada projek. Sebab dia percaya bahawa duha ni membawa rezeki. Setiap bila dia belajar lah. Duha ni kaya. Setiap mana dia belajar, dia kata dia nak kaya. Tapi bila dia nak kaya, dia amal duha. Dia kata belajar. Dan saya pun tak faham daripada mana asal siapa nak kaya solat duha. Seingat saya lah. Kat Rengit tu, namanya Eng Hiat Seng. Sangat kaya kat Rengit. Dia ada kedai berdiri kat Batu Pahat. Abang dia ada tempat kat Singapore perniagaan tanah, hartanah. Tanah dia banyak. Sangat kaya. Seingat saya lah. Dia tak pernah duha. Dia tak pernah duha. Tapi dia sangat kaya. Jadi membongak, kata orang Gori, membongak yang kata bahawa siapa yang duha boleh kaya. Siapa yang nak kaya kena duha. Tak ada. Rasulullah, Ibnu Abbas tak pernah tinggal duha. Abu Hurairah tak pernah tinggal duha. Tapi dia tak kaya. Jadi itu semua adalah satu benda palsu. Sedangkan duha dalam Al-Quran dia berkenaan dengan stres. Berkenaan dengan bagaimana kita mengatur stres kita. Bagaimana Nabi Daud tak stres sebab dia pengamal tu duha. Jadi orang-orang yang tak pernah stres dan otak dia Allah berikan hikmah, maka dia duha. Jadi itulah sebenarnya peranan duha. Untuk menghilangkan stres, akhirnya otak kita menjadi laju hikmah. Kuat. Tenang. Sebab tu orang yang malam bila Tok Guru bila datang, Tok, saya ni berniaga Tok Guru, berniaga saya slow lah, saya buntu lah nak berniaga apa. Maka Tok Guru kata, duha lah. Baru otak kita akan tenang, hilang stres, maka akal kita Allah beri atainahul hikmah. Jadi tapi syarat dia mesti istiqamah. Baru akan duha tu menyebabkan kita terjaga daripada segalanya. Terjaga daripada amalan syaitan. Kalau kita nak terus amal ni, jangan berhenti duha. Jangan buat amalan tu untuk satu masa kita ada kursus, kita duha. Kita tak ada kursus, kita tak duha. Bila ada mood, kita tahajud. Bila tak ada mood, tak tahajud. Itu saya lah tu. Kalau tahajud memang saya belum istiqamah. Dan maaf lah. Memang susah. Ada waktu-waktu rajin saya duha. Saya tahajud. Ada waktu saya tak buat. Memang saya dari sekarang memang baru berangan ni. Ya Allah, berangan betul lah nak solat tahajud. Istiqamah. Sebab apa saya hari malas dia tahajud? Sebab saya tak istiqamah, itu je. Ada waktu rajin saya buat. Ada waktu malas. Tapi kalau duha saya tak pernah malas. Buat. Sekarang ni saya rasa dah bertahun-tahun saya buat. Saya tak pernah malas. Sebab apa? Rupa-rupanya betul apa yang disebut celah-celah dalam ibadat kita boleh dimasuki oleh syaitan sekiranya tidak istiqamah. Jadi banyak amalan-amalan yang saya Al-Quran belum lagi saya tak tahu kenapa. Banyak Al-Quran yang saya berlupa sebenarnya. Telah dilupakan oleh syaitan. Sebab mungkin banyak nak celah. Sebab kadang-kadang baca, kadang-kadang tak baca, kadang-kadang terlupa, kadang-kadang tak buat. Itulah menyebabkan banyak Al-Quran yang saya dilupakan oleh syaitan sebab saya tak istiqamah. Letakkan pembacaan Quran sampai bila-bila. Maksudnya, mesti ada satu benda. Lepas subuh je baca Quran 10 buku surat. Lepas duha baca Quran lagi. Tapi tak. Saya ada masa, baru saya baca. Ini perangai memang teruk lah. Dulu waktu belajar saya ada satu amalan. Lepas saya cari masa untuk Al-Quran. Tapi hari ni, bila ada masa baru baca Quran. Tapi dulu waktu saya belajar tak pernah lupa Al-Quran. Sebab saya mesti cari masa untuk Al-Quran. Maksud saya belajar dulu. Tapi sekarang, kalau ada masa, baru saya baca Quran. Nah, ini masalah paling besar. Bila orang dah berumur 40 tahun, 35 tahun ni. Sebab mungkin alasan dia, kerjaya, alasan dia, saya lah. Begini, sehingga saya dilalaikan. Saya boleh dimasuk jarum oleh syaitan-syaitan ni. Saya ni banyak syaitan masuk. Sebab lalai. Sebab tu Allah ingatkan kembali dalam Al-Quran. Bila saya baca benda ni, sebenarnya apa yang dibacakan dalam kitab ni sebenarnya menceritakan tentang diri saya yang lalai. Yang lalai menyebabkan syaitan boleh masuk. Dan saya tengok balik amalan-amalan tu, oh, betul lah. Sebab saya tengok amalan yang saya istiqamah, saya tak pernah lalai. Contohnya Al-Mulk, saya tak pernah lalai. Saya kalau sampai 3 kali masjid baca.
Kan? Saya baca kat masjid. Balik. Baca. Lepas tu balik saya baca lagi Al-Mulk. Kadang-kadang bila orang rumah saya ni baca Al-Mulk belum lagi. Saya baca ikut kali. Kadang-kadang Al-Mulk sampai 3 kali saya baca. Punyalah sampai tahap seronok je baca Al-Mulk. Tak pernah pula rasa malas. Tapi kalau benda yang saya tak istiqamah, ada je. Malas lah. Allah sibukkan dengan benda ni lah. Menyebabkan saya tak buat benda ni lah. Akhirnya terlupa buat. Tapi Al-Mulk buat masa ni belum pernah dilupakan. Sebab syaitan tak boleh masuk dalam amalan itu. Sebab amalan tu, tapi saya masuk Al-Mulk ni kerana ustaz saya dulu, Ustaz Arif. Dia cakap dekat kuliah. Saya selama ni baca juga Al-Mulk tapi tak. Kerana beberapa tahun yang lalu, pada 10 tahun yang lalu, Ustaz Arif ni, saya dengar kuliah dia. Dia kata orang yang paling berani dalam dunia ni adalah orang yang tidur tanpa membaca Al-Mulk. Saya dengar. Kerana masuk gua, orang yang berani ni bukan masuk gua. Walaupun gua gelap gelita, beraninya kau masuk gua gelap-gelap ni, tak pakai lampu. Tapi ada lagi berani. Iaitu orang yang berani tidur sebelum baca Al-Mulk. Sebenarnya gua tu gelap. Sebenarnya kubur itu lebih gelap. Kalaulah dia mati malam tu. Kalau kita tak tahu kita mati tak malam ni. Yang itu saya dengar tu macam tak tahu kenapa. Terus tersentak. Terus macam tersentak jiwa saya. Masa tu. Tak tahu kenapa. Masa tu lah Allah sentap saya punya jiwa. Menyebabkan saya masa tu berazam untuk baca Al-Mulk dan berazam untuk family saya yang apa yang saya ngajar semua saya kata baca Al-Mulk. Sampai hari ni saya baca Al-Mulk. Dan amalan saya tu je. Tak ada baca amalan pun. Tu je. Tapi sampai orang kenal. Sampai fahami je Al-Mulk. Tapi satu je amalan saya buat. Sampai hari ni rasa belum pernah tinggal lagi. Dah tahun-tahun saya buat, tak pernah tinggal. Sebab apa tak pernah tinggal? Tak pernah terlupa, tak pernah tersebuk, tak pernah walaupun sibuk mana pun malam tu. Lepas tu yang paling best sekali, walaupun saya sibuk malam ni, saya ada kuliah kan, maghrib tadi. Lepas tu saya ada kuliah kan, ni lepas isyak. Tapi kuliah saya yang saya sibuk ni lah, yang akan mengingatkan saya dengan Al-Mulk. Contoh dengan GNI. Kuliah saya ni yang mengingatkan saya dengan Al-Mulk. Jadi Alhamdulillah, moga-moga istiqamah. Tapi saya yang lain belum lah banyak istiqamah. Cuma saya terfikir balik, benarlah apa dalam kitab ini, siapa yang istiqamah, syaitan sedikit pun tak dapat masuk. Sebab tu syaitan amat takut dengan orang yang beribadat kepada Allah dengan istiqamah. Yang kedua, ikhlas. Sebab tu orang yang mati dengan su'ul khatimah, walaupun pada awalnya dia baik, kerana dia tidak ikhlas sebenarnya. Dia riak. Dalam ibadat dia memang suka menunjuk-nunjuk. Dia buat baca Yasin sebenarnya nak sombong. Dia baca ni semua nak menunjuk. Jadi, tapi jaranglah beginilah. Jadi moga-moga kita kena jauhi. Hari ni kita kadang-kadang ikhlas beribadat. Ya, tapi satu je, tak istiqamah pula. Sekejap beramal dengan zikir ni. Nanti dengan ustaz lain tahu dia belajar dengan zikir ni, dia buang zikir ni, dia baca bab zikir ni pula. Nanti dia belajar dengan ini, dia belajar zikir ni, yang lama dia tinggal, dia belajar yang baru, dia buat baru. Jadi satu pun amalan yang dia tidak istiqamah. Daripada awal hinggalah hujung usia dia bertukar-tukar ibadat. Bertukar-tukar ibadat. Wallahu a'lam. Okey. Kembali balik. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Betul. Tak tahu saya tak nak tengok. Tapi bagus juga ayat ni. Baik juga, istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Saya minta maaf lah. Saya cakap saya tadi saya baca Al-Mulk. Sebenarnya saya diajar oleh guru saya dulu. Kalau benda agama, jangan menunjuk. Tapi kalau dunia tak apa. Itu Ustaz Ahmad Istidraman. Tapi sebab saya mengajar hari ni. Sebab saya mengajar. Kalau ngaji-ngaji kan saya tak cakap lah. Jadi sebab saya mengajar hari ni, nak istiqamah. Jadi saya cakap lah. Saya bukanlah kata bahawa hari ni, Ustaz riak, kena baca, menunjuk-tunjuk. Sebab dia istiqamah Al-Mulk bagi tahu orang. Tapi sebab hari ni saya nak mengajar. Jadi saya nampakkan bukti. Hari ni, yang saya buktikan bahawa saya tak pernah tinggal Al-Mulk setelah ni, hari ni tak pernah terlupa sebab satu benda je. Saya dulu pernah takut satu benda yang pernah dikejutkan oleh guru saya dulu, dan saya takut waktu tu, dan akhirnya saya beramal terus. Bila saya nak tidur je saya ingat kalau lah mati malam ni. Kalau mati malam ni. Kalau saya buat sampailah satu sudut, saya tak ada heran pun dengan tidur tadi, dengan kubur. Esok mati ke, malam ni mati ke, dah tak ada dah. Dulu mula-mula macam tu. Fikir, ni kalau aku mati, ya Allah, baca ilmu. Ni kalau aku mati. Tapi sekarang dah tak ada dah.
memang jadi amalan. Dia jadi macam ni. Faham tak siapa yang beramal dengan ni? Dia terus dia baca. Dia jadi amalan lah. Lepas isyak je baca Al-Mulk. Dia dah tak ada apa dah. Dia macam tak ada, syaitan tak boleh masuk dalam dia punya akal saya. Memang saya macam mana kau tipu aku ke, nak lalaikan aku ke dengan bola, dengan itu, dengan ni. Tak boleh dah. Sebab saya tak perasan. Lepas-lepas baca sembahyang je. Bismillahirrahmanirrahim. Naik kereta je lepas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah. Dia dah macam jadi satu benda yang tadi aku baca Al-Mulk. Tanpa sedar, saya baca Al-Mulk. Surah lain malas lah. Tapi punyalah nak sebut tentang, saya nak bagi tahu kebenaran daripada ayat Quran ini, menunjukkan bahawa benarlah syaitan tidak boleh masuk sedikit pun pada orang yang pada mulanya dia ni baca Al-Mulk kerana takutkan kubur, takutkan azab, tapi pada akhirnya dia beramal, beribadat ikhlas kerana Allah. Dan tak ada apa dah. Dia beramal bukan kerana takutkan neraka dah. Dia beramal bukan kerana takutkan, bukan dia beramal baca kafi bukan nakkan cahaya dah. Tapi dia memang Jumaat kafi, Jumaat kafi. Dia sampai tak ada fikir dah Jumaat untuk dapat cahaya. Tak ada tu dah. Dulu dia nakkan harapkan syurga, nak harapkan, tapi bila dia dah lama baca, maka dia anggap macam dia sebagai orang beriman, orang Islam, kewajiban bagi dia membaca kafi pada hari Jumaat. Kenapa? Ini perintah Allah. Itulah je. Wallahualam. Jadi moga-moga kita semua, tapi apatah lagi kalau ibu-ibu, saya tahu saya yakin dengan bonda-bonda semua yang baca Yasin tak pernah tinggal. Ada yang baca Waqiah subuh tak pernah tinggal. Ada yang baca, saya tahu, saya yakin, ada yang baca selawat 1000 kali. Saya yakin ada yang baca tasbih 1000 kali. Saya yakin ada orang yang bangun malam tak pernah tinggal. Yang ini memang saya pun tak buat, tapi bonda-bonda semua buat. Saya yakin. Saya sangat yakin ibu-ibu, bonda-bonda jauh lebih hebat berbanding saya dari segi amal ibadat. Tapi satu saja, dia wajibkan diri dia istiqamah. Istiqamah. Kejahatan dan kerosakan merupakan misi iblis. Jadi kerja dia apa? Melupakan orang beramal soleh. Kerja utama syaitan dan iblis, kena ingat. Kenapa ingat dia? Kerana iblis, dia ada beberapa perkara yang iblis dia punya kerja, iaitu pertama sekali, kerja dia adalah menukarkan satu, dia menyebabkan manusia ni buat dosa. Bila dia buat dosa, kan dah sebut tadi, baru dia boleh melupakan orang dengan maksiat. Jadi siapa-siapa yang dia Quran, dia baca ni, dia boleh baca amal ibadat tapi dia terlupa beramal ibadat. Sebab tu ada orang sebut Syekh Nuruddin, seingat saya. Minta maaf kalau saya terlupa salah. Syekh Nuruddin ke siapa saya? Allahu Akbar. Ke Muhadir Makjol. Itulah dua-dua tu Makjol. Dua benda tu saya pernah tengok. Tapi saya mula-mula saya kata sentap, ya ke tak ya dia ni, kan? Sebab dia cakap apa tau? Sebab kita ni tak buat dosa, kan? Kerana kita ni tak bangun malam hari ni. Kita biasa bangun malam, tiba-tiba malam tu tak bangun. Bukan kerana apa pun. Bukan kerana ibadat kita ini kita lupa. Kita ditidurkan, tidak. Tapi kerana dosa yang kita lakukan. Kita dah istiqamah dah. Tiba-tiba malam tu tak boleh buat. Kita lupa. Macam saya lah. Hari tu tadi tu, macam semalam lah tak baca kafi. Kafi hampir terlupa. 20 minit sebelum maghrib. Baca sejak punya laju saya baca. Saya kata, ya Allah, dosa apa ni? Saya tak pernah tinggal. Tapi hari tu saya tinggal. Ini dosa apa yang saya lakukan? Jadi kena tahu bahawa bila kita tak terlupa dengan baca Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syaitan boleh masuk dalam saya punya apa? Syaitan boleh menyebabkan saya lupa. Pelik tak? Syaitan boleh masuk dalam saya punya otak sampai saya tak ingat langsung dengan kafi. Sampai pukul 6.45 dan 50. Itu pemujur rumah saya ingatkan. Dah baca kafi habis belum? Sebab dia dah habis, kan? Jadi saya tak pernah. Tapi hari itu saya yakin. Bila saya baca dalam bab ni, saya yakin satu benda yang disebut oleh Al-Quran dalam hadis Nabi, bahawa tidak lain melainkan dosa yang kita lakukan. Dosa. Jadi cepat-cepat beristighfar. Apa dosa aku? Istighfar, astaghfirullah. Istighfar pun kena belajar, kan? Yang saya dah sebut tu, istighfar kena sekali baca 70 kali. Ataupun 100 kali. Itu yang Rasulullah buat. Tapi kalau kita nak buat yang pendek sikit, dalam Tuhfatul Ahwazi, boleh baca 3-3. 25. 11. 10, 3 dan 1. Jadi saya pilih yang 70. Astaghfirullah. Lepas baca tu kafi, astagfirullah. Taubat balik. Apa dosa lah aku buat?
Menyebabkan jadi lupa. Jadi ingat, setiap kali kita baca Quran kita terlupa, kita kena sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan yang telah melupakan. Syaitan yang telah melupakan. Syaitan yang telah melupakan. Kerana apa syaitan boleh melupakan kita? Kerana dosa. Ini dalam hadis Nabi sebut. Kerana apa kita boleh lupa? Kerana dosa kita. Summa nusina, dan ulama-ulama antara Ibnu Hajar kata kerana itu sebab. Kenapa dilupakan? Kerana dia menganggap ada dosa-dosa yang telah dilakukan. Ya Allah, ingatan pada diri saya. Diri saya. Jadinya, kena tahu beberapa benda yang iblis boleh masuk. Yang pertama, sebab kenapa kita boleh masuk, kenapa kita boleh buat dosa, walaupun kita dah istiqamah, tapi kita masih lagi buat dosa. Pertama, iaitu memperindah kebatilan. Jadi orang beriman ni, pertama yang iblis boleh masuk adalah pertama, fawaswasa ilaihi syaitan, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablah. Yang pertama sekali syaitan membisikkan hasutan kepadanya dengan berkata, wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepada kamu pohon yang menyebabkan kamu boleh kekal hidup, kekal muda, dan kekuasaan yang tidak lenyap. Jadi dia tak cerita pasal dia tipu. Sebenarnya bukan kerana buah tu Allah tak bagi dekat, kerana Allah tak nak jadikan kamu malaikat. Dia mula menceritakan lain kisah tu. Kisah lain, memperindahkan. Dalam Al-Quran lagi menyebut, tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitan. Iaitu ketika mana syaitan memandang baik kekufuran, demi Allah, kami juga mengutuskan rasul-rasul dan umat-umat terdahulu daripada kamu, wahai Muhammad. Kami juga mengutuskan rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Dan lalu syaitan ni, kenapa nabi-nabi dulu ni dia benar tapi orang tak nak ikut dia? Kerana kena ingat, wahai Muhammad, fazayyana lahumus syaitan. Kerana ada syaitan yang selalu memperelokkan pandangan perkara berkemaksiat. Satu benda, dia akan meletakkan perkara maksiat yang kita lakukan di benda ringan. Benda tak ada apa. Benda simple. Benda lah common. Kan? Jadi dia akan memperelokkan pandangan pada maksiat. Berkenaan dengan kerja amal-amal jahat. Oleh itu, dia menjadikan mereka pada mereka hari ini memperoleh azab yang seksa. Dalam ayat lain, dalam surah Hud, sama juga, wazayyana lahumus syaitan. Syaitan ni akan menghiasi maksiat yang kita lakukan. Syaitan akan menghiasi maksiat. Contoh. Kita ni tak buatkan air untuk suami. Ini maksiat. Bila suami suruh buatkan air. Contoh. Dah maaf benda-benda. Kita tak nak buatkan air untuk suami. Kita masam muka dengan suami. Tapi kita letak asbab. Malah dia pun tak buatkan apa untuk aku. Dia pun mengangkat depan TV. Kita menjebakkan kita maksiat, kita tak buatkan air tadi tu. Seolah-olah betul. Seolah-olah betul. Kita suami suruh buat air, kita kata, dia pun malas. Kita je. Jadi kita ni, padahal dia tak buat untuk kita satu tanggungjawab dia dosa. Suami kita. Tapi kena ingat, kita tak buatkan air untuk dia, juga dosa. Jadi janganlah kita salah, kita buat satu maksiat, tapi kita buat alasan kerana kita bukan jahat, tapi kita geram dengan dia. Kita nak ajar dia. Alasan kita nak memperbetulkan kita punya amalan yang salah. Kalau kita tak nak buat air, tak buat, tetap dosa. Lantaklah kerana suami itu malah masak ke, tak buat nafkah yang betul ke, tapi dia dosa kalau dia tak buat. Dia abaikan kita, ini dosa. Tapi kalau kita tak buat tanggungjawab kita, kita juga mengabaikan tanggungjawab kita. Betul. Alasan kita merajuk. Tapi kalau biasa suami buat air, suruh buat. Katakanlah malam tu kita merajuk, kita pun tidur. Suami pun merajuk juga. Buatkan air, tak buat. Suami pun pergi kedai. Bayangkan, pada malam tu suami kita marah. Dan bayangkan, pada suatu malam pukul 2 pagi, ada orang call kita polis. Maaf ni suami akak Amilin bin begini-begini, dia aksiden tadilah, dia telah meninggal dunia. Agak-agaknya macam mana perasaan? Malam tu last kita tak pernah buat air. Rupa-rupanya ada syaitan kan, yang selalu menyebabkan kita buat maksiat ini, dia memperelokkan maksiat kita. Kerana kita rasa kita betul. Pasti, siapa yang sini pernah meninggalnya suami dia? Bonda Rosniati. Mesti satu benda dalam hati kita, kenapalah aku tak begini? Kenapalah aku tak begini? Sama dengan saya lah. Kalau lah anak saya meninggal, kenapa saya tak macam ni saya hidup?
Begitu. Sama semua. Manusia. Sama semua. Sebab saya dengan isteri saya kalau katakan dia, tiba-tiba dia tak ada. Ya Allah, kenapa lah? Aku tak buat begini. Begini. Sebab syaitan ni, dia ada satu benda. Dia akan memperelokkan maksiat yang kita lakukan. Seolah-olah tak buatkan air untuk suami ni, satu benda yang normalisasi. Sedangkan suami suruh buat, dia tak nak buat. Sedangkan itu adalah tenterhakaan yang cukup besar. Walaupun suami dia jahat. Walaupun suami dia Fir'aun sekalipun. Kalau dosa suami dia, dosa. Jangan kerana dosa suami, kita pun terbabit dengan dosa dia. Dia dosa. Dia abaikan tanggungjawab dia dosa. Saya pernah marah. Banyak kali dah saya bila bantuan Nana Ruhaya, saya cukup marah dengan seorang lelaki yang ibu yang meninggalkan anak-anak. Banyak anak-anak yatim di Melana. Ada 8 orang anak yatim. Mak dia, atuk dia, mak dia meninggal kerana COVID. Anak kecil-kecil. Lepas tu dia tinggal nenek dia meninggal juga. Sama dengan COVID juga. Jadi bapak dia mana? Bapak dia lari. Bapak dia tak tahu pun yang sebenarnya mak bini dia meninggal. Bapak dia sebelum lagi COVID dia dah lari. Jadi yang ini ni memang celaka sungguh. Suami macam ni. Saya kata memang ahli neraka sungguh. Suami dia ni. Hingga sampai sekarang tak ada berita. Tak ada berita. Jadi benda ni memang marah. Banyak suami begini. Tapi walaupun suami macam tu pun banyak jahat macam mana pun. Di balik rumah, minum isyak dadah. Mah, buatkan air untuk abang. Buat. Sebagai isteri, buat untuk suami. Sebab itu tanggungjawab kita. Dia jahat, dia dosa, masuk neraka. Tapi janganlah kita pun masuk neraka kerana kita ni dendam dengan dia. Janganlah isteri-isteri masuk neraka kerana balas dendam benda ni. Jadi itulah penyebab akhirnya macam kita sebagai anak. Bapak jahat macam mana pun, dia jahat. Tanggungjawab kita supaya jangan derhaka kepada bapak, itu tanggungjawab anak. Tanggungjawab bapak tak bagi nafkah pada anak, dia akan masuk dalam neraka Jahannam. Tapi jangan kerana kita punya dendam, syaitan masukkan, kau tak payah baik sangat dengan bapak kau tu. Bapak kau bukan baik sangat dengan kau pun. Jadi kita pun derhaka dengan bapak. Akhirnya ditipu oleh syaitan. Kerana kita dimelunakkan maksiat yang kita lakukan. Saya pernah sekali tengok ada seorang yang mencuri. Dia jahat. Aku ni paling tidak pun jahat pun, aku curi duit orang. Lagi jahat tu lah. Menteri-menteri tu, rasuah, juta-juta. Menteri rasuah juta-juta, dia masuk neraka. Kita mencuri ni, masuk neraka juga. Tak ada kena-mengena pun. Tak ada mengena. Kita membenarkan kita punya maksiat ni, hanyalah kerana kita rasa bahawa ada orang lebih jahat daripada kita. Saya buat begini ni, sebenarnya ada lagi jahat daripada saya. Saya buat macam ni pun, saya curi duit masjid ni pun, bukan apa. Sebab masjid tak jalankan tugas bagi nafkah. Jadi membenarkan amalan yang kita lakukan. Jadi jangan. Jadi serangan mental banyak. وَزَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطَانِ. Syaitan ni kerja dia adalah mempercantikkan dosa yang kita lakukan. Jadi kalau apa pun saya sendiri pun, begitulah. Walaupun saya geram macam mana pun dengan orang, tapi saya jangan buat macam tu. Saya diri saya lah. Macam mana isteri saya ke, suka geram dengan anak ke. Jadi nafkah saya terpaksa lakukan. Walaupun geram, walaupun itu pun, walaupun ini pun, janganlah membabitkan dosa orang tu, menyebabkan saya juga berdosa. Saya juga berdosa. Okey. Jadi samalah ni. Jadi maksudnya, dan yang kedua Allah yang kedua iaitu iblis ni dia tak boleh menghasut orang untuk meninggalkan ibadat, tapi dia boleh mengajar supaya ekstremis, berlebih-lebihan dalam ibadat dan berkurang-kurang dalam ibadat. Contoh, kan? Minta maaf. Contoh satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nabi ni satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bahawa satu hadis yang sahih. Apa Nabi sebut? Barang siapa yang dia ini solat, dia ini aku ni dilarang untuk berpuasa pada hari Jumaat. Kan? Aku dilarang. Melainkan bertepatan. Dan aku dilarang juga untuk berqiyam pada malamnya. Berqiyam pada malamnya, melainkan bertepatan. Jadinya Nabi ni Allah larang untuk baca qiyamul lail pada malam Jumaat, melainkan bertepatan. Maksudnya kita memang solat malam, tak apa. Kita bangun bukan kerana malam Jumaat, dan kita puasa bukan kerana hari Jumaat. Tapi kita puasa kerana qada solat, qada puasa. Kita puasa kerana memang jatuhnya 9 Zulhijjah, tak apa. Tapi hari ni, bila malam Jumaat je, mulalah kita ibadat. Malam Jumaat je, mulalah kita ibadat. Malam Jumaat je, mulalah kita baca Quran. Sebab apa malam Jumaat ni kita qiyamul lail? Sebab malam ni kan malam Jumaat. Betul tak? Saya jumpa banyak, ada satu grup ni,
Dia lepas isyak je dia baca dia baca ni. Dia solat hajat. Sebab lepas isyak ni solat hajat dia kira sebagai qiyamul lail. Tapi kenapa dia nak buat malam Jumaat? Sebab saya tanya balik, rupa-rupanya jawapan dia betul. Jawapan dia satu je, iaitu kerana mengambil barakah hari Jumaat. Oi, wa'iyyazubillahi min zalik. Wa'iyyazubillahi min zalik. Kalau dia jawab besok cuti, tak apa. Saya baca, saya qiyamul lail ni Ustaz, sebab besok Jumaat cuti. Tak apa. Sebab dia bertepatan dengan dia memang beribadat kerana sebab lain. Bukan sebab ada Jumaat. Yang Nabi takut sungguh, dia beribadat kerana hari ni Jumaat. Dia qiyamul lail. Dia berpuasa kerana hari ni Jumaat. Maka Nabi larang. Tapi kalau dia baca kahfi kerana hari Jumaat, tu memang suruhan. Jadinya, tapi ada orang yang dia beribadat malah lebih dahsyat pada hari Jumaat. Dia qiyamul lail. Sebab itu paling bahayanya. Dia akhirnya syaitan ni makin lama makin suruh dia buat hari tu. Hari lain jangan buat. Hari Jumaat dia. Malam Jumaat dia. Malah pula ada lagi paling bahaya. Dia buat lagi qiyamul lail, satu malam tu dia buat satu solat. Solat untuk solat hajat pada malam Jumaat Kliwon. Saya dulu kat kampung saya. Dia ada satu lagi amalan, Jumaat Kliwon. Jumaat Kliwon. Yang ini lebih dahsyat. Sebab apa? Sebab itu kena jangan ekstremis. Ekstremis ni apa dia? Beribadat melebihi apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan beribadat mengikut apa yang telah Allah turunkan. Jangan over. Walaupun kita bagus sekalipun, macam mana pun, tapi bukan tak boleh qiyam mulai malam-malam Jumaat. Bukan. Nabi maksudkan, jangan qiyam kerana adalah hari ini malam Jumaat. Itu saja. Tapi kalau kita qiyam terbangun pukul 3 pagi, qiyam lah. Solat malam. Tak ada masalah. Cuma jangan niat, malam Jumaat malam ni. Qiyam lah. Yang ini yang tak dibenarkan oleh Nabi. Hari ni Jumaat puasa lah. Kita tak boleh. Mana ada orang puasa Jumaat? Begitulah. Tapi kalau kita puasa sebab kita memang 9 Zulhijjah, Arafah, qada puasa, ataupun memang kita nak sebagainya, puasa 6, puasa putih, jatuh pada Jumaat, tak apa. Wallahu a'lam. Jadi, ekstremis maksudnya, dia melakukan satu ibadat tanpa diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, jangan sampai kita menambah satu amalan, satu ibadat, yang akhirnya kita nampak macam dia betul, tapi sebenarnya ibadat yang kita lakukan itu dinamakan ekstremis, iaitu beramal berlebihan, macam puasa. Kita puasa sampai tak buka, terus sampai besok. Dan sebenarnya Nabi tak bagi dah. Kita puasa, kita kena buka. Dan siapa yang percepatkan berbuka itulah yang paling baik. Jadi jangan sampai kita mengingatkan bahawa ekstremis di sini adalah dalam bab ibadat sahaja. Kena ingat ekstremis adalah dalam bab ibadat. Dia tidak masuk dalam bab dunia. Dalam bab dunia. Okey, wallahu a'lam. Jadi insya-Allah moga-moga kita hari ini kita belajar satu perkara, iaitu syaitan dia boleh masuk pada dua tempat dalam ibadat seseorang hamba. Iaitu ibadat yang lompong, iaitu tidak ada keikhlasan. Yang kedua, yang tidak istiqamah. Ibadat syaitan boleh masuk. Tapi syaitan boleh, satu lagi syaitan boleh masuk, dia mempercantikkan dosa-dosa kita. Akhirnya, dia boleh masuk juga dalam kita punya ibadat. Sebab tu macam hari semalam lah kahfi. Dia boleh masuk juga. Masuk jarum kepada saya supaya saya terlupa baca kahfi. Sebab, satu benda apa dia? Saya percaya dengan dua benda. Yang pertama, kerana dia telah menyebabkan saya buat maksiat. Mana-mana maksiat saya tak tahu. Mungkin ada, saya tak beritahu lah. Mungkin ada maksiat yang saya lakukan. Semua manusia ada maksiat. Tapi kenapa saya rasa maksiat itu saya lakukan? Walaupun saya dah umur 40. Mungkin kerana saya merasakan bahawa maksiat itu perkara biasa. Maksiat itu perkara biasa. Tapi kesan dia apa? Kesan yang paling besar. Syaitan boleh melupakan kita. Dalam ibadat. Kesan dia paling besar sekali. Syaitan boleh melupakan kita dengan Al-Quran. Dan boleh melupakan dengan Al-Quran. Sebab tu Nabi sangat-sangat tak bagi kita menyebab bahawa kita terlupa. Tidak. Kalau Al-Quran saja, ibadat, maka kita kena sebut kita dilupakan. Dilupakan dengan apa? Dengan dosa yang kita lakukan. Jadi wallahu a'lam, itulah di antara penghalang istiqamah adalah dosa. Syaitan tak bagi betul kita istiqamah. Selagi boleh dia nak halang kita istiqamah. Halang kita daripada melakukan istiqamah. Selagi manalah. Tapi
Kelemahan pula orang yang tak boleh istiqamah ni, kerana dia ada satu dosa yang tak boleh ditinggalkan pula. Yang ni bahaya. Jadi bahaya dosa pula yang dibuat lakukan, menyebabkan dia boleh, syaitan boleh masuk, cocok jarum. Cocok jarum. Iaitu macam Hawa, Adam, dia tak boleh suruh makan buah larangan tersebut. Tapi dia boleh suruh buka aurat. Sedikit demi sedikit. Boleh faham? Tapi akhirnya, dengan dia membuka aurat, maka lubang-lubang hasutan mula boleh masuk ke dalam Hawa dan Adam. Ingat, dia bukan tak ikut perintah Allah, bukan tak kuat beribadat, tapi kerana dia telah melakukan maksiat yang lain yang menyebabkan dia tergolong di kalangan orang-orang yang boleh dihasut oleh syaitan kerana dia tidak ibadat dalam keadaan istiqamah dan ikhlas. Kenapa dia tidak istiqamah? Kerana tadi ada dosa yang dia lakukan. Jadi sama-samalah kalau kita beribadat, beramal, tapi lepas tu kita terlupa nak buat, ingat kita bukan terlupa, tapi kita dilupakan kerana dosa kita sendiri. Wallahu a'lam. Jadi ada tak yang mungkin boleh soal-soal, mungkin perbincangan yang boleh angkat tangan, boleh dalam WhatsApp, dalam message boleh tanya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Chat ada soalan rasanya Ustaz. Kat mana? Kat chat tadi. Tak tahu Ustaz dah baca ke belum. Sekejap Puan Sakinah tu rasanya. Istiqamah membuatkan syaitan tak boleh masuk. Ingatkan dia untuk diri sendiri. Zas peringatan tu, jazakallah, merajuk macam mana pun kena tanggungjawab. Betul. Macam mana kita merajuk dengan isteri pun, tak boleh lari rumah. Kita ngajuk dengan isteri, tapi kita lari rumah. Lasut, nafkah tak bagi. Merajuk lah. Tapi nafkah kena bagi. Sebab tu kewajiban suami. Kan? Itulah. Kan? Bila ada dosa, kita dilupakan ibadah. Walaupun solat istiqamah. Kat mana? Tak ada lah. Soalan apa? Boleh baca kan tak soalan dia? Sakinah, betul-betul. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit. Ustaz, kalau kita baca surah-surah dalam buku-buku kecil, bukan baca dalam senafkah Al-Quran, boleh tak Ustaz? Contohnya macam surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman dan sebagainya. Okey, kita kena ingat balik. Ada tu yang bercakap macam tu. Saya ada ada orang bercakap macam tu. Saya pun tak faham. Sedangkan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada senakah Al-Quran. Kita ni ibadat, kita tengok zaman Rasulullah. Paling baik. Cuba tanya balik. Zaman Rasulullah, ada tak yang Al-Quran senakah macam ni? Tanya balik. Ada tak Al-Quran senakah macam ni? Tak ada. Kebanyakan mereka hafal. Kadang-kadang dia baca dalam tempat pelepah-pelepah formal. Jadi, macam mana kita boleh cakap satu perkara yang zaman Rasulullah pun tak ada benda tu? Jadi macam mana kita nak cakap bahawa baca Quran melalui satu naskah Al-Quran, itu lebih baik daripada baca Al-Quran begini. Tak ada. Yang Nabi cuma sebut, baca Quran. Dan baca Quran. Jadi kita jangan banyak sangat kita punya sukar. Ada yang kata, Ustaz, baca Quran dalam handphone kurang afdal. Siapa cakap? Mana bawa kitab? Bawa kitab saya, bawa dalil, bawa kitab. Mana-mana yang mengatakan bahawa baca Quran. Itu maaf, yang pembina Ustaz Asma'arun. Kan? Tapi ada orang tegur dia. Betul lah, mufti tegur dia. Betul lah tu. Ada satu benda tegur. Saya pun macam terkejut. Apa tu betul? Ada orang tegur dia. Saya terkejut kejap. Macam mana boleh kata baca dalam handphone, kan? Menyebabkan apa? Kurang afdal. Tapi kita baca Quran. Sebab kita nampak tu Al-Quran lebih Quran daripada ni. Macam mana yang ni boleh tak Al-Quran? Ini pun Al-Quran. Ini pun Al-Quran. Saya tak tahu beza apa dia dengan mushaf. Tapi, kalau dia bercakap, tapi lepas tu dia betulkan balik, sebenarnya bukan maksud dia begitu. Kalau kita buka handphone, kadang-kadang kita tengah pegang ni, mesej. Dan kita rasa nak baca. Dia akan menyebabkan kita ni selalu lalai. Sebab handphone ni begini-begini, ada benda yang bunyi, ada benda kat sini handphone. Tapi kalau Quran, kan Quran sejati. Kita pegang. Kalau yang asbab tu teknikal. Tapi kalau asbab dari segi agama, kita sebut bahawa baca mushaf lebih afdal daripada menghafaz. Tak buka mushaf ni. Maksud tak baca. Dia hafal. Dia baca Al-Mulk, dia hafal. Dia kata, Ustaz, saya baca Al-Mulk, saya kena guna Al-Quran. Sebab ada orang kata, kalau baca mushaf dapat pahala lebih. Saya pun tak faham dari mana. Sedangkan sahabat Nabi, kalau baca Al-Mulk tak pernah buka mushaf. Sebab dia orang hafiz Quran. Dan sebab waktu tu pun Quran tak ada lagi. Bukan Quran, mushaf tak ada lagi. Jadi, kena ingat, tidak ada. Maksudnya, akak Sakinah nak baca dalam buku tahlil ke, nak baca dalam keratan surah Waqi'ah tu, kita beli keratan tampal dekat depan bilik ke, tak ada masalah.
Tidak ada masalah. Sebab tak pernah diperbincangkan oleh para ulama sekalipun dengan membaca Al-Quran dalam mushaf ataupun tidak. Tapi kena ingat, kalau di dalam keratan, contoh kan ada Al-Mulk kan dia ke dalam keratan. Kan dalam masjid-masjid ada tak? Masjid-masjid ada kan? Dia ada satu keratan Al-Mulk, macam satu kertas tebal. Yang itu pun tak ada wuduk, tak boleh pegang. Kena ingat. Yang ada wuduk tak boleh pegang. Sebab dia walaupun keratan, dia tetap juga Al-Quran. Yang kita tak boleh pegang ni bukannya mushaf. Yang tak boleh pegang ni adalah Al-Quran. Apa saja yang tertulis padanya Al-Quran, maka dia tidak boleh dipegang. Melainkan macam tafsir ni. Contoh tafsir. Contohnya kitab ni. Kitab ni, begitu kisah Adam, kan dalamnya ada Al-Quran. Nampak ni? Ada sikit bacaan Al-Quran. Nampak? Boleh pegang. Sebab banyak lagi tulisan daripada ayat Al-Quran. Yang itu kita boleh pegang kitab ni. Tapi kalau Al-Quran secara banyak, macam kita pegang terjemah tu, maka kalau boleh kita jangan pegang Al-Quran tersebut. Jadi wallahualam, tapi kalau tahlil mungkin banyak Quran ke banyak zikir. Jadi banyak zikir kan. Satu lagi paling senang, gini je. Kitab ni orang panggil Quran ke kitab? Kitab. Okey, boleh. Okey, kalau saya bagi kata dalam kitab tafsir ni, orang panggil kitab tafsir ke Quran? Kitab. Selagi mana kita memanggil dia dengan panggilan yang lain bukan Al-Quran, maka segitulah senang nak cerita, kita boleh pegang Quran. Begitulah dengan handphone hari ni. Sebab itu kalau dalam buka muzakarah, buka handphone, walaupun Al-Quran, nampak ni. Tapi boleh tak kita pegang? Tak ada wuduk. Maka dalam fatwa, majlis fatwa kata boleh. Sebab ini kalau kita sebut ini Quran ke handphone, orang akan sebut handphone. Allahuakbar. Allahuakbar. Tapi kalau kita melihat Al-Quran itu dapat pahala kan Ustaz? Itu hadis dhaif. Oh, dhaif Hadis dhaif. Yang dapat dia kata 4 perkara yang dapat melihat dapat pahala. Pertama melihat Al-Quran, kedua melihat melihat mushaf, kedua melihat melihat Kaabah, melihat mak bapak, kan? Hadis dhaif. Hadis dhaif. Boleh tapi tak boleh buat hujah. Okey, baik. Mungkin ada ustazah-ustazah yang ustaz yang buat hujah dengan hadis tu. Sebab tu para ulama rot balik. Sebab hadis dhaif tidak boleh dibuat hujah. Tapi siapa yang nak mengamalkan benda tu, silakan. Sebab beramal dengan hadis dhaif ni boleh. Kan? Tapi sebagai untuk diri sendiri je. Macam kat Amanira kan, macam rasa buka mushaf lagi best lah Ustaz. Tak apa. Itu diri sendiri. Boleh faham tak? Sebab Ustaz nak beramal dengan boleh faham Faham. Jadi saya pun sendiri, kalau betul ke apa yang Ustaz Asma Arun cakap tu betul. Saya kalau Quran kan saya tu, saya kalau pergi Mekah, kan, saya khatamkan, saya pakai Quran. Saya tak pakai handphone. So saya pakai Quran lagi apa? Lagi best. Itu saya tapi teknikal saya lah. Teknikal diri saya sendiri. Wallahualam. Jadi insyaAllah yang baik datang dari Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya minta maaf, saya tercakap panjang sangat hari ini sehingga dah 10.30. Wallahualam. Jangan sampai orang panggil saya burung hantu sudah. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Semoga ada kebaikan. InsyaAllah. Sebab ada orang kata saya burung hantu ni. Malam segar. Wallahualam. Okey. Okey, insyaAllah. Saya bukan segar. Saya memang daripada siang tadi tak tidur. Straight. Saya daripada Pontian, makan durian, patah balik, petang tadi, tak. Saya memang jenis saya kalau mengajar, saya memang senantiasa bersemangat. Bersemangat. Lepas tutup je, terus ngantuk. Wallahualam. Jadi insyaAllah, baca Al-Mulk. Sempat? Baca Al-Mulk Ustaz. Okey, insyaAllah. Saya tak tengok jam hari ni. Astaghfirullahaladzim. Ini pun dilupakan juga kot. Bukan Ya. Tak apa Ustaz. Kebaikan saja. Okey, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Wallahualam kita selangi dengan bacaan suratul Fatihah. Sebenarnya kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita nak buka Quran, surah Al-Mulk, kita selangi dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas kongsian ilmu hari ini. Moga-moga kita dapat manfaat, moga bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan barakah kepada kita, kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari daripada subuh sampai isyak. Alhamdulillah, moga Allah kurniakan rahmat dan kasih sayangnya dengan kita duduk dalam halaqah ilmu, insyaAllah. Ustaz, sikit bahan kuliah hari ni, hari ni pula. Kuliah besok, insyaAllah. Besok kuliah subuh seperti biasa 6.45 pagi bersama dengan Imam Muda Muhammad Haris Daniel bin Muhammad dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, selawat dan kasidah. Dan kuliah duha kita 8.30 pagi bersama dengan Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Dan kuliah akhir kita pada pukul 8.15 kuliah maghrib bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Musyidi bin Mustafa dengan Al-Minahu As-Saniyah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Jadi hari ini saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kerana itu daripada kami sendiri. Saya tangguh kuliah kita. Bagi untuk majlis, mohon sekali lagi kepada Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله